Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya Afira pada hari ini 1 hari bulan 8 2021. Saya nak tunjukkan macam mana cara nak upload produk di Lazada. Okay. So macam biasa ini adalah homepage Lazada. Anda login kan anda punya detail. Alright. So okay, ini adalah homepage. Okay, ignore je lah. Biasalah kan sales kita ni ada naik turun dia. So kita terus pergi ke belah kiri kita ni ada produk. Alright, ada produk. Kemudian klik. Okay, bila klik nampak manage product. Okay, tekan okay, nampak manage product, add product. Okay, sekiranya kalau kita nak tambah produk baru, kita pergi add product. Kalau kita nak macam produk tu kita dah, orang kata kita dah upload sebelum ni, kita nak edit ke apa ke, kita klik manage product. So sekarang ni saya nak masukkan produk baru. Jadi saya tekan add product. Okay. Okay, so ini adalah dia punya orang kata muka depan untuk gambar apabila ini kira main picture lah. Main picture apabila orang search kan. Orang search di dalam Lazada tu. So gambar yang mula-mula sekali keluar. So sekarang ni saya nak jual sambal. Jadi nampak ni. So saya klik lah gambar yang ada. Okay. Kita upload produk gambar yang kita ni. Kalau anda jual baju, anda upload produk baju. Kalau anda jual apa-apa lah ikut produk anda. So anda pilih gambar maksimum 8 gambar saja. Dia tulis kat sini maksimum. Biasanya kita guna JPEG je lah. Jangan PNG. PNG terlampau besar sangat. Okay. So kat sini adalah main picture. So jadinya saya akan pilih gambar. Contohnya sebab kat sini ada 4 jenis sambal yang saya jual. Jadi saya akan pilih yang orang kata kat sini ni gambar yang ada 4 jenis sambal tu. So saya dah upload. So ini kita pergi seterusnya product name. Produk ni nama produk kita lah. So oleh kerana sambal ni ada 4 jenis. So saya akan cakap aneka sambal. Tapi sebelum tu produk name ni kita boleh type sehingga 255 perkataan. Jadi anda boleh letak je nama produk tu sehingga nak sampai 255 perkataan pun boleh, tapi ikut anda sebenarnya. Tapi dia adalah sebagai keyword. Macam orang type bila orang nak search dekat Lazada tu nak beli contohnya sambal tu, anda kena fikirkan ayat-ayat orang kata yang menarik pelanggan. Sambal hot ke, hot selling ke, ataupun dan sebagainya lah. Kalau contohnya anda jual apa-apa produk, so anda kena key in orang kata kunci produk tu yang membuatkan orang boleh pergi ke kita punya kedai. So sekarang ni yang ni saya nak letak, maybe saya nak letak hot selling. Okay, saya type hot sell. Okay, hot selling. Hot selling, alright. Hot selling. Kemudian saya buat macam ni. Sekejap. Saya buat kurungan, hot selling ala kita nak bagi taringkan aneka sambal. Aneka sambal. Oops. Tak nampak. Aneka sambal Mak Wan. So apa lagi yang saya nak letak? So oleh kerana macam saya nak bagi orang attract, saya boleh letak jugalah. Saya letak lagi sambal ikan bilis, garing, letak je semua. Ini adalah semua kata kunci dia lah. Sambal hijau, sambal merah, apa lagi saya punya ni, sambal pucuk ubi. Lepas tu last sekali saya letaklah ready stock. Okay, ready stock. Fast shipping ke. Kata-kata key ini ikut kita je sampailah 250, tapi bergantung lah. Kalau nak letak pendek-pendek pun tak ada masalah. Okay, so ini ikan bilis, garing, sambal hijau, sambal merah, sambal pucuk ubi. Okay, so kalau saya nak letak, mungkin saya boleh letak homemade juga sebab sambal ni memang homemade. Okay, so saya letak ni homemade. Okay, kemudian selepas letak nama produk, kita akan sampai ke kategori. Setiap produk dia ada kategori suggestion. Biasanya kalau berdasarkan tajuk yang kita letak ni, diorang dah auto suggest. Tapi kita tengok adakah benda tu memang kena-mengena tak dengan produk kita ni. Macam contohnya dia bagi contohnya kategori suggestion ni,
Health food supplement, memang bukan lah sebab ni bukan food supplement. Lepas tu yang ni cooking books pun bukan, yang ni pun bukan. So jadi kita kena cari, okay? Kena cari kategori. Contohnya kejap masa saya tengok dulu. Kalau tak ada bahagian makanan, kita ada bahagian makanan, kita kena pergi bahagian sekejap. Kita kena pergi bahagian groceries, tak silap saya. Sebab biasa saya jual produk pakaian muslimah. So ni first time saya nak jual makanan. Okay, so kita kena search lah, okay. Grocery, kita tengok mana yang bersesuaian dengan produk kita. Ini food, apa ni? Food staple and cooking essential. Dairy and chill. Bakery bukan, frozen bukan, beer bukan, breakfast bukan, drink bukan. Yang ni bukan, saya rasa. Kita kena cari yang benda-benda yang betul-betul ready made. Ready meals, so ready to cook. Okay, ni dah similar lah. Tapi saya nak search lagi. Saya takut ada yang lebih kurang ni. Food staple and cooking essential ni, tengok jap. Canned food. Canned food ni pun boleh. Ini macam makanan tin lah. Tapi jap saya nak tengok yang lebih sesuai lagi. Ada tak? Instant food. Ready to eat. Okay. So saya akan pilih ni. Groceries, saya pilih food staples and instant food and redo. Kira instant food lah. Sebab sambal-sambal ni instant kan. Tak terus boleh makan kan. So saya pilih yang tu. Okay. Confirm. Alright, so dekat video URL ni, kalau kita ada video kan tentang produk kita, kita boleh sama ada kita upload dekat media center ni ataupun kita upload dekat YouTube. Kemudian anda boleh copy link YouTube tu, anda letak kat sini. Tapi sebab video ni, produk ni tak ada lagi video, jadi saya skip saja, okay. Show more ni, yang ni dia kata kita ambil produk yang main represent kita, tapi nak letak pun tak apa, tak nak letak pun tak apa, bergantung pada anda. Macam saya skip je lah sebab kat sini dah ada kan. Saya skip saja. So, okay, dari segi brand ni, kalau katakan anda ni adalah dropship, anda jual sambal tu memang anda sebagai agent. Sambal tu memang dah ada brand, memang branding. So, anda boleh search sambal apa-apa lah kat sini yang dah berdaftar lah. Macam ni sebab dia homemade kan. So, kita kalau tak no brand dekat sini, okay. Pack time ni kita pilih nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Tapi sebenarnya kalau specification ni, kalau anda letak lagi bagus lah. Macam ni. Single, kita buat single, packaging dia glass bottle, okay, ikut packaging. Ada yang glass bottle, ada yang tak kan, tapi mostly glass bottle lah. So asal dia daripada mana? Malaysia lah kita ni kan, produk lokal lah ni, Malaysia. Organic, yes organic. Storage type, just cardboard pun boleh. Okay, colour family ni tak payah. Alright, so yang mana sebenarnya boleh skip kalau tak berkaitan, okay. Anda kena ingat lah, yang specification ni dia bergantung juga kepada kategori, okay. Kalau anda macam upload pakaian, mungkin specification ni dia keluar lain. So dia ikut juga pilihan kategori yang dekat sini. Okay, so dah siap dekat sini. Kita turun lagi bawah, ini adalah variant, okay. Variant ni maksudnya jenis lah jenis sambal ataupun kalau saya jual pakaian, variant ni lebih kepada macam design yang kita jual ataupun colour yang available ataupun size. Okay. Jadi saya nak addkan variant dekat sini. Okay, so ni nama dia, yang tajuk utama dia lah. Saya cakap aneka sambal Sambal Mak Wan. Okay, alamak tak muat. Tak apalah, aneka sambal je sebab tajuk tadi dah ada kan. So yang ni saya akan letak add image. Kena klik lah untuk letak gambar. So ni nama produk kita. Okay. Tadi apa? Sambal merah Mak Wan Sambal merah Mak Wan. Sekejap saya kena tengok detail dulu kat description. Tak ingat. Sorry. So dia ambil masa lah biasa sebab apa? Sebab Lazada ni sistem dia sistematik. Jadi dia memang kena buat satu-satu macam tu. Okay, sekejap Cari tak jumpa pula time-time ni. Sorry guys. Saya tak, dah lah saya record guna ni je ni. Tak apa, saya letak dulu sambal merah Mak Wan.
Sambal hijau Mak Wan. Sekejap Alamak, sekejap salah. Sambal hijau Mak Wan. Kemudian sambal bilis garing. Sambal pucuk ubi. Okay. So, saya pun upload lah dekat sini. Okay, sambal merah Mak Wan So, saya ambil yang ni, saya letak kat sini, sambal merah. So, pilihlah sambal hijau. So, saya pilihlah sambal hijau. Sambal hijau, lepas tu sambal bilis garing. Okay, sambal bilis garing. Mana sambal bilis lagi ni? Kemudian sambal pucuk ubi. Sambal pucuk ubi. Okay, this one. Lepas tu saya nak tambah, sebab sambal pucuk ubi ni mungkin orang nak tahu kan kat dalam dia macam mana. So, kita bolehlah selit-selit ni gambar-gambar produk. Kat sini pun setiap produk kita tu maksimum boleh letak sehingga 8 gambar. Okay. Sehingga 8 gambar. So, seterusnya kita ke bawah. Sekejap Ke bawah lagi. Add variation ni kalau katakan sambal ni dia ada banyak, orang kata banyak jenis. Banyak saiz. Contohnya mungkin kita jual sambal pucuk ubi ada yang 200 gram, ada yang 150 gram. So, kita boleh add dekat sini. Kita letak mungkin macam ni flavor tau. Tapi kita boleh letak macam berat ataupun berat contoh berat ni. So, kita boleh letaklah kat sini. Berat dia contohnya berapa? 200 gram. Okay, kita letak. Ini saya buat contoh 300 gram. So, dia akan ada setiap sambal ni dia akan keluar sambal merah Mak Wan. Dia ada yang 200 gram, ada 300 gram. So, kalau tak ada, sebab saya tak ada yang berbeza, saya memang ada satu-satu je. Okay. So, saya biar je. Saya delete balik. Okay. Okay. So, ini kita sampai pasal variant information. Okay. Sampai variant information. Sekejap. Saya nak cari detail. Okay. Harga sekarang ni harga kita nak jual. Okay. Mungkin sebab sekarang harga sebenar macam sambal merah ni RM14.90. Harga dia pun harga asal dia RM14.90. Sambal bilis garing ni memang RM14.90. Sambal pucuk ubi harga dia RM19.90. Jadi jadinya macam dekat sini special price saya nak buat. Maksudnya saya nak buat diskaun lah, harga pengenalan. Saya baru launch produk ni. Jadi saya nak letak harga dia RM12.90. Okay. RM12.90 harga pengenalan start daripada hari ini. Mungkin saya nak buat sampai bulan berapa. Mungkin saya nak buat sampai 31 Oktober lah. Saya buat jumlah tu. Okay. Lepas tu confirm. Okay. Sama juga saya letak ni RM12.90 sebab saya nak buat harga promotion bermula pada hari ini. Lepas tu sehingga September. Okay. Confirm. Lepas tu yang ni tak ada promotion, biar je. So ni kuantiti ni adalah stok kita. Kuantiti ni adalah stok kita. Kuantiti ni adalah stok kita. Contohnya stok sambal saya letak je lah 20-20 sebab saya nak letak kat Shopee lagi kan. So setiap ni saya nak letak 20 botol. Alright. Okay. 20 botol. Kemudian dekat sini seller SKU. Seller SKU ni dia adalah untuk rujukan kita. SKU tu untuk bila nanti kalau ada order masuk, dia akan keluar dekat kita punya print tu apa produk yang orang order. Jadi kita kena letak dekat situ. Sekejap saya rasa saya kena letak dekat sini terus kot. Sempat tak? Sekejap. Tak boleh. Okay, so saya letak je sama macam ni. Sambal merah Mak Wan, sambal merah Mak Wan. Okay. Sama je, saya letak sama dengan aneka sambal sebab senang untuk rujukan kita. Sambal hijau Mak Wan. Okay. Sambal bilis garing. Okay. And then sambal pucuk ubi.
pucuk ubi. Okay. So taxes ni biasa default je lah, tak ada apa. Okay, availability ni biar dia buka. Alright, so ini bahagian long description. Okay, kita boleh letak juga gambar dekat Loricat ni. Macam ni. Sekejap. Loricat ni kita macam bagi orang kata bagi nampak apa memeriahkan lagi lah. So tadi saya klik cepat sangat ke saya klik tadi? Sekejap. Sana, pergi kat sini, klik kat Loricat, klik kat tambah ni, takut laju sangat. Nampak tak dia keluar kat sini kan? Tekan kat sini, upload gambar, okay? Upload gambar. So yang ni saya nak letak aneka sambal kat sini. Jadi nampak sebab kotak ni kecil kan, so saya kena adjust lah size dekat tepi ni. Kita tengok. Okay, adakah ini terlampau besar sangat? Okay, so kalau besar sangat kita adjust lagi. Kita tak tahu kita punya gambar ni pixel dia berapa. Tak apa, kita adjust macam ni. Gitu. Okay, so ada ruang kosong kat sini. Saya nak tambah teks. Saya tambah teks kat sini. Saya nak description dia lah. Sambal merah. Sekejap sambal merah 200 gram plus. Okay, sekejap. Plus. Sebab dia besar sangat ni. Kita kecilkan je. Kecilkan, nanti kita adjust kemudian. Sambal merah and then saya buat and je lah. Hijau Mark 1. Okay. Lazada memang dia akan dia leceh sikit. Tapi tak apa. Dia akan membuahkan hasil nanti. InsyaAllah. Okay. Lepas tu saya teruskan sambal ikan bilis garing. Sambal ikan bilis garing. Dia punya berat tu 150 gram. Adalah lebih sikit kita bagi. Kemudian sambal pucuk ubi. Sambal pucuk ubi. 200 gram. Okay. Alright. Sekejap. So, kalau anda nak letak dia punya bahan-bahan pun boleh, nak letak ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tengok ni. Kita besarkan lagi kan. Kita tengok macam tak berapa nak besar, kita besarkan lagi. No problem. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Besar sangat. Okay, ni dah cantik dah. Saya boldkan dia sikit. Alright, saya nak centerkan dia sekejap. Bila dah center tu dia tak ni pula. Sekejap kita kecilkan lagi. Kena try and error tuan-tuan dan puan-puan kena try and error. So ini dah jadi macam ni. Okay. Alright, so sambal merah ni 200 gram, sambal ikan bilis 150 gram, sambal pucuk ubi. Ni okay. So saya pun save, tekan save. So dia akan keluar dekat bawah tu actually. Ada lagi tak? Bawah ni show production. Okay, ni description. Okay, untuk kita punya produk tu. Nak elaborate lagi mungkin bahan-bahan dia ke apa ke. So saya akan letak bahan-bahan dia lah kalau saya nak letak. Okay, contohnya ingredient saya nak letak ingredient. Ataupun bahasa Melayu pun boleh, nak bahasa Inggeris pun boleh ikut anda lah. Bahan-bahan. Okay. Bahan-bahan. Okay. Pertama. Yang ni kan awet. Kecil sangat. Tak boleh besar ke? Bahan-bahan. Sambal pucuk ubi. Okay. Kita pucuk ubi. Okay. Sambal pucuk ubi. Bahan-bahan dia adalah cili. Bawang putih. Bawang besar, garam, gula,
ikan bilis dan pucuk ubi. So bawah dia tu saya nak buat ketahanan lah, ataupun expired date lah. Expired date 6 month ataupun 6 bulan lah. Okay, ketahanan 6 bulan. 6 bulan daripada sekarang kita boleh terus letak 6 bulan, terus bagi AKA 1/8 kan, 1/8, 9, 10, 11, 12, 1/2, 2022. Okay, ini dia punya, orang kata kita boldkan sikit lah sebab dia punya expiry date. Kemudian kita teruskan pula sambal merah. Okay, sambal merah dan hijau dia sama je, cuma cili hijau, cili merah kan. Okay, Mak Wan. Okay, bahan-bahan dia adalah cili, bawang putih. Kalau anda punya rasa kat tempat ni panjang, anda skip je, anda forward je kat depan. Okay, cili, bawang putih, bawang besar, garam, gula, ikan bilis dan juga tomato. Okay, so seterusnya yang ni pula sama juga, kita nak letak dia punya expiry date kan. Okay, 6 bulan. 6 bulan. So sama juga dia punya tu 1/02/2022. Okay, bold kan kat sini. Alright. Kemudian last kali sambal ikan bilis garing. Okay, ikan bilis garing bawah. Sambal garing. Okay, sambal garing, cili, alamak, saya sepatutnya buat sebelah je. Okay, cili, bawang besar, garam, gula dan ikan bilis. Ini pun sama juga, expired date dia 6 bulan. 01/02/2021. Okay, nama 2021. Okay, so macam ni, short description ni nak letak pun boleh, nak letak yang sama pun boleh, tak nak letak pun boleh. So saya copy paste je lah balik. Okay, so yang ni pucuk ubi tadi 200 gram kan, 200 gram, 200 gram plus. Yang ni tadi 100 gram kan. Yang ni 200 gram pucuk ubi, yang ni 200 gram. Yang ini pun 200 gram. Yelah kita kena tengok betul-betul, takut salah nanti. Kalau salah tu nanti customer complain. So kita kena make sure kita punya detail tu adalah betul. Gram plus. Okay. Alright, so yang ni what is the box. Okay, what's in the box ni maksudnya dalam satu produk tu ada berapa. Produk kita tu ada berapa. So macam saya jual ni single, jadi ni kita akan letak lah one botol sambal. Sebab kita jual satu-satu kan, bukan kita jual macam combo ke. Kalau kita jual package, kalau contohnya 3 kan, so kita akan letak kat sini 3. Okay, lepas tu yang ni no warranty lah. Okay, berat dia paling banyak tadi ni sebab sekali dengan botol apa semua
Saya anggaran berat dia 0.35 lah. 350 gram sekali dengan botol semua kan. So dimension dia lebih kurang 20 cm lah. Saya letak 20 cm, 20 cm semua dengan 25 yang highest. Okay, delivery by seller no. So ni adalah anggaran cost shipping lah. Ni express, ni adalah yang standard punya. Okay. So yang ni dangerous good none. Okay, so ni dah sampai ke penghujung dia. Kalau anda tengok kat sini, content score ni, maksudnya 95/100. Dah cukup baik dah. Dia kalau 75 ke atas tu pun dah cukup baik dah. So makin kita, apa syarat-syarat dia, apa? Kita kena fill mandatory attributes dia, key product tadi, lepas tu at least kena letak 3 main image. So saya tak cukup 100 sebab tadi dekat long description saya ni tak cukup lagi 20 words, dia kata lah. So bagi saya ni dah cukup bagus lah. So kita pun submit. Ni apa? Oh ni saya nak delete. Okay. Tadi saya ter-add kan, saya nak buat contoh tadi. So submit. Okay, so dah ada dalam ni. Nak tahu produk kita dah on air ke belum? Kita pergi manage product. Kita pergi manage product. Kita tengok kat sini online. Tengok kat sini online. Tekan sambal. Cari sambal jap. Ini. Nampak ni dah online kan? So, kita nak check pula. Okay, macam mana rupa dia? Kita pergi Lazada. Ada kat sini. Lazada.com. Susah nak cari sambal produk tu sebab normally saya akan cari by saya punya store lah. Okay, store saya NSA Glamorous. Sebab kalau cari nama produk akan keluar sambal bermacam-macam. Sebab sambal kita baru. So saya kena cari. Sebab Lazada dia tak boleh check by store name. Dia tak boleh check by store name. So by product je. Sekejap saya nak tahu mana ni. Sekejap. Baju kelawar. Baju kelawar. Ataupun kaftan. Yang ni biasanya kalau di nak atas ni mungkin orang tu run ads ke apa kan. Tak naik saya punya. Mana baju kelawar saya? Anda boleh skip tau. Saya cuma nak tunjuk je. Keluar nampak tak? Bila kita tak run ads tu dia macam ni lah. Kadang-kadang kita search memang susah. Biasanya kalau sebab saya dah setiap produk tu saya dah search dah. Oh, ini dahsyat ni. Dahsyat maksud saya dahsyat sebab apa? Sebab dia tak keluar saya punya produk. Sekejap kita try check pula. Item found yang keluar ni semua bukan produk saya. Walaupun kita type nama NSA Glamorous, ni semua bukan produk saya. So cara dia macam mana lagi? Cara dia senang je. Saya cari lagi kaftan tadi kan. Kaftan NSA Glamorous. Keluar pun. Aduh, susah betul. Okay, so ni adalah produk antara produk yang saya jual. Okay, antara produk yang saya jual. So, saya pergi ke store, saya nak check sambal tadi tu dah ni ke belum. Okay, kita visit store. Inilah kedai saya. Kedai saya. Selamat datang ke NSA Glamorous. Okay, ini adalah produk-produk saya. Okay, ini produk-produk saya. Jom kita tengok. Banyak kan produk saya? Bolehlah sikit-sikit. Kita ni peniaga, orang kata peniaga kecil-kecilan. Sekarang ni, kita nak tengok produk. Ni, produk. Okay, kita nak tengok yang sambal tadi tu. Sekejap. Yang tadi tu sebab dia main page kan. Kita tengok bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah. Ini dia dah online dah. Okay. So ini sambalnya sudah online. Okay. Dia tak ada rating ialah sebab produk baru kan. So ini nampak tak? Ini yang produk yang kita put main picture tadi. Nampak yang saya ni? Tu dia sahabat-sahabat semua. So bila kita add to cart, dia add to cart
Alamak, sebab saya yang ni saya tak login lagi, tapi tak apa. So bila I tukar nanti dia akan keluar lah ni. Nampak ni? Ni gambar. Okay. Sebab tadi kan ada yang RM12.90. Nampak tak? Tadi kan kita buat special price. So ni RM12.90. Dia dah buat potongan harga. So harga asal dia RM14.90. So sekarang tengah ada promosi RM12.90. Dia ada buat potongan. Macam ni tak ada kan? Ni sebab ni harga asal. So itu je lah sahabat-sahabat semua. Semoga anda semua boleh upload produk. Okay. Dan semoga dapat sale ya. Cepat dapat sale. 30 minit juga video ni. Kalau rasa yang ni boleh, orang kata boleh skip lah. Okay. Itu saja. Nanti saya nak tunjuk. Next saya nak tunjuk macam mana nak upload sambal dekat Shopee pula. Okay. See you next video. Bye.